Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita ini menggunakan kitab 132 Langkah Penyucian Jiwa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita masuk kepada pelajaran yang ke-27 pada muka surat 49. Pada pelajaran yang ke-27 muka surat 49, tuan-tuan semua, insya-Allah. Jadi malam ni kita akan bincangkan tajuk perbezaan antara mengumpat dengan memberi nasihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupa mengumpat dan rupa memberi nasihat tidak ada banyak bezanya. Dia hanya bergantung kepada perbezaan utama dia bergantung kepada niat seseorang. Jadi kalau niat itulah antara perbezaan utama, iaitu kepada niat seseorang. Kalau niatnya ingin menyampaikan nasihat, ingin memberikan nasihat, maka jadilah dia nasihat. Kalau niatnya hanya untuk melegakan perasaan marahnya, perasaan tak puas hati kepada orang tu, perasaan iri hati dan sebagainya, maka pada waktu itu dipanggil orang tu tadi mengumpat. Jadi itu antara perbezaan yang paling ketara sekali lah. Jadi malam ni kita akan melihat apa yang disebut oleh Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab dia ini, macam mana perbezaan di antara mengumpat dan memberi nasihat. Kata dia, orang yang cemburu demi agama Allah hendaklah tidak bercakap mengenai orang yang dituduh berbuat dosa. Bahkan dia sepatutnya pergi berjumpa dengan orang tersebut dan bertanya sendiri kepadanya. Boleh jadi berita mengenai pelakuan dosa tersebut dusta. Jika memang benar orang itu melakukan pelakuan tersebut, maka hendaklah dia menasihatinya dalam keadaan yang tertutup, iaitu tidak diketahui oleh orang yang lain. Ini perkara yang penting, yang disebut oleh pengarang kita, iaitu yang pertama, orang yang ada cemburu pada agama dia, orang yang sayang pada agama dia, sudah pasti dia tidak mengumpat. Kalaulah disampaikan kepada dia perkara-perkara yang berkaitan dengan si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, yang melakukan dosa dan maksiat, maka orang yang ada perasaan sayang kepada agama, dia tidak akan terus percaya, dia tidak akan terus terima bulat-bulat. Bahkan orang ini dia akan siasat, dan siasat yang paling utama sekali ialah pergi tanya orang tu. Pergi tanya orang tu. Contohlah orang bagi tahu kat kita, orang ni begini. Jadi kita tak ada masalah. Angkat je telefon sekarang, senang. Tekan je nombor orang tu. Syekh, betul ke anda buat begini-begini ni?
Kita minta penjelasan daripada orang tu dengan sejelas-jelasnya. Baik. Orang tu pun kata, ya Syekh, ana buat benda ni, Allah macam mana? Okey, bila dah dia buat kesalahan, dah dia buat dosa, okeylah, tak ada masalah. Sebab kita faham, tidak ada orang yang maksum daripada dosa, tidak ada orang yang terpelihara daripada dosa, melainkan para Nabi dan Rasul. Maka selepas daripada dia dah mengaku, dia cerita kesalahan dia dan sebagainya, kita sebagai seorang yang sayangkan kepada saudara kita, apa kita buat? Kita nasihati dia secara sembunyi. Kita berdua dia dalam telefon, kita bercakap dengan dia, kita nasihatlah kat dia. Awak tak boleh buat begini ni, Syekh. Anta ni buat macam ni masalah besar ni. Ini merosakkan nama baik anta, menyusahkan keluarga anta, menyusahkan diri anta di dunia, lebih-lebih lagi menyusahkan di akhirat. Jadi kita berdua saja, tak perlu dicanangkan satu kampung, satu daerah, satu negeri dan sebagainya. Buat apa kita nak canangkan dosa orang? Sebab apa? Sebab kita pun tak terlepas daripada dosa. Tetapi oleh kerana tujuan kita adalah untuk menasihatinya, dan itulah yang disuruh oleh Nabi SAW, ad-dinun nasihat, kita sampaikanlah nasihat. Berbeza dengan kita hari ini, tuan-tuan semua, sebahagian daripada kita, bila kita nak nasihat orang, kita cerita ke orang. Ini bukan nasihat. Kalau dah cerita ke orang, semua orang dah tahu, satu daerah tahu, satu negeri tahu, ini dah bukan nasihat. Ini dipanggil membuka keaiban orang dan menzalimi orang. Sebab apa? Sebab dosa ni, tuan-tuan semua, tidak ada siapa yang terbebas daripada dosa. Tuan-tuan yang mendengar, saya yang bercakap, ni bukan bersifat dengan maksum, tuan-tuan semua. Walaupun saya ada sebahagian pada kawan-kawan yang mendengar menganggap diri saya ni mungkin dengan anggapan-anggapan yang baik dan sebagainya. Alhamdulillah di atas husnuzan mereka. Tetapi hakikatnya kita kena faham, manusia biasa, manusia yang selain daripada Rasul dan Nabi, tidak terlepas daripada dosa. Jadi saya sendiri pun ada dosa, tuan-tuan semua, dan saya percaya tuan-tuan yang mendengar ni pun, kita pun sama-sama melakukan dosa. Tetapi jalan yang terbaik apabila seorang yang melakukan dosa, apabila kita tahu dia melakukan dosa, ialah kita nasihat dia secara sembunyi-sembunyi. Jangan kita nasihatkan dia secara terang-terang, itu sudah mengaibkan dia. Nasihatkan dia dengan menulis di Facebook dengan nama sekian-sekian, dengan jelas, terang dan nyata. Yang ini tuan-tuan semua dah bukan menjadi satu perkara yang dituntut dalam agama. Ini kena ambil perhatian tuan-tuan semua. Syaitan sekejap dia datang. Alah, kau nak ceritalah. Kau sebutlah kat dalam Facebook, sebutlah kat dalam WhatsApp, sebutlah kat dalam serta WhatsApp. Kan? Tujuan kau bukan bab lain, tujuannya untuk nasihati dia. Syaitan tuan-tuan semua pandai mempermainkan kita. Adapun orang yang melakukan tindakan yang sebaliknya ialah penipu. Orang ini menunggang agama demi memuaskan nafsu dan memenuhi rasa dengkinya. Ketika dia bertemu, dia senyum dan menampakkan rasa hormat, namun di belakang dia mengumpat dan melemparkan kata-kata yang menyakitkan hati serta mencalarkan maruah orang tersebut. Orang Islam ni bukan begitu sifatnya. Jadi sifatnya hendakkan kebenaran, dan ternyata kebenaran kepadanya, selesai kat situ. Tak ada lagi bercakap di belakang, tak ada lagi mengata di belakang, selesai. Habis di situ je tuan-tuan semua. Jadi kita ni pelik pula. Bila berjumpa depan-depan, tak nak kita tanya, awak ni buat begini ke begini-gini. Kan, tak nak ditanya. Tetapi lebih memilih untuk bercakap di belakang. Kita bercakap popet-popet di belakang, entah betul atau tidak orang yang kita cakapkan itu buat benda itu. Itu satu masalah dah. Kalau betul sekalipun kita bercakap di belakang, itu dah dipanggil mengumpat dan tidak mendatangkan pahala bagi diri kita. Jadi tanyalah depan-depan, bukan depan-depan orang ramai, tanyalah terus terang, direct dia. Kalau nak tahu, okey, dia dah cerita jelas pada kita apa tindakan kita. Kalau dia buat benda salah, kita nasihatkan dia. Jadi inilah yang antara
akhlak ataupun benda yang dipelajari semasa saya berada ataupun bersama dengan Allah Yarham Datuk Ismail Kamus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Ustaz Ismail Kamus, kalau orang bagi tahu kat dia, Ustaz, orang ni buat begini. Tak apa, anak telefon. Terus dia telefon, tuan-tuan semua. Dia angkat telefon, dia telefon. Syekh, betul kan anda buat macam ni? Kan? Orang tu kata, taklah Ustaz, mana nak buat, tak buat lah. Tak apalah, tak buat. Ada orang nak ceritakan, ni anda buat begini. Inilah disaksikan oleh saya dan juga sahabat-sahabat yang rapat dengan Allah Yarham, gitu tuan-tuan semua. Jadi kita tuan-tuan semua begitu, itu tindakan yang baiklah tuan-tuan semua, yang terbaik. Kita nak tahu apa-apa, terus tanya dan kontak orang tu, tanya kepada dia. Jangan kita bercakap di belakang. Sesungguhnya kelakuan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setengah ulama mengatakan bahawa perkara ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Dalil mereka ialah wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Terjemahan, dan janganlah kamu mengumpat sesama sendiri. Adakah antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Surah Al-Hujurat ayat 49, surah ke-49 ayat 12. Apa yang dikesali mengumpat seolah-olah telah menjadi suatu perkara yang dianggap tidak haram oleh ramai orang. Boleh jadi mereka menganggapnya sebagai haram, tetapi sekadar dosa kecil. Walau bagaimanapun, ramai yang menganggap bahawa mengumpat tidak dilarang, dan barangkali setengah mereka beranggapan bahawa mereka sedang mempraktikkan satu amalan agama. Seolah-olah mereka sedang buat amalan agama lah. Tapi sebenarnya apa yang mereka sedang buat itu adalah mengumpat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ia memang betul. Perbahasan mengumpat ni dibahaskan di dalam kitab fiqh. Biasanya ulama bahaskan dalam bab syahadah. Itu dalam bab menjadi saksi. Babus syahadah, ini bab menjadi saksi. Jadi di sana, antara kriteria orang yang nak jadi saksi ialah orang ni orang yang adil. Adil ialah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan melakukan dosa-dosa kecil. Jadi orang ini disifatkan sebagai adil. Jadi ulama bincanglah di situ apa dosa besar dan apa dosa kecil. Disebutkan di dalam kitab ulama, dosa mengumpat ini kata ulama adalah dosa kecil. Okey? Itu. Tapi dia tetap dosa, tuan-tuan semua. Bukan kata dosa kecil ni tak berdosa, dah. Dosa kecil tetap dosa. Cuma yang membezakan di antara dosa kecil dan dosa besar ialah dari sudut untuk menghapuskan dosa. Dosa kecil, tuan-tuan semua, dia boleh dihapuskan dosanya dengan amal ibadat. Dengan ambil wudu, dengan istighfar, dengan berzikir, dengan buat baik pada orang dan sebagainya. Adapun dosa besar yang boleh hapuskan amalannya ialah yang boleh hapuskan dosanya ialah satu saja, iaitu taubat. Walaupun ada ulama yang menambah lagi, iaitu haji dan sebagainya. Tetapi yang disepakati oleh ulama, kalau nak hapuskan dosa besar, nak deletkan dosa ini, hanya ada satu saja, iaitu taubat. Jadi mengumpat ni ulama kata termasuk dalam kategori dosa kecil. Walaupun dia dosa kecil, tetapi dia tetap sebagai dosa. Itu kena faham. Dosa kecil tapi dia tetap sebagai dosa. Cuma ulama mengatakan ada dua golongan saja. Kalau kita mengumpat mereka itu, dia tergolong dalam golongan dosa besar. Iaitu golongan yang pertama, iaitu alim ulama, dan yang kedua penghafaz Quran. Dua golongan ini, penghafaz Quran dan juga alim ulama, kalau kita mengumpat mereka, maka dia termasuk di dalam dosa besar. Selain daripada dua golongan ini, mengumpat termasuk dalam dosa kecil, kata ulama. Tak kisahlah dia dosa besar ke dia dosa kecil, tapi tetap dosa. Jadi melakukan mengumpat itu, buat mengumpat itu adalah termasuk di dalam dosa. Hendaklah kita elakkan benda itu, tuan-tuan semua. Sebab pertamanya dia dosa, yang kedua dia memberi kesan kepada hati kita. Kita bercakap pasal hal orang,
kita bercakap tentang orang lain, kita bercakap tentang diri orang lain, yang ini dengan makna mengumpat, dia boleh memberi efek dan kesan kepada jiwa kita, kepada hati kita. Hati kita lama-lama berkarat, lama-lama jadi gelap, lama-lama tak boleh menerima nur dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sana terdapat sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atara'auna an dzikril fajir udhkuruhu bima fihi kay ya'rifahu an-nas." Terjemahan, kamu menahan diri daripada menyebut mengenai orang fasik. Ini tanya Rasulullah. Kamu tak nak sebut tentang orang fasik? Kata Rasul, sebutkanlah pelakuannya agar diketahui oleh manusia. Sebutkanlah apa yang pernah dia buat supaya manusia mengetahuinya. Riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Di sini ada masalah, bukan masalah, maksudnya ada kekeliruan sedikit. Jadi kita dah belajar tadi bahawasanya kita tak boleh nak sebutkan tentang dosa orang dan keaiban orang. Soalannya di sini ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan seolah-olah kita disuruh untuk menyebutkan kejahatan orang fajir. Jadi Nabi SAW tanya, kamu menahan diri daripada menyebut mengenai orang fasik? Sebutlah kelakuannya agar diketahui oleh manusia. Sebut tentang orang fasik supaya manusia tahu tentang dosa-dosanya. Yang ni macam mana? Tadi disuruh nasihat secara sembunyi. Lalu kata dia, walau bagaimanapun, keadaan ini janganlah disamakan dengan mengumpat yang dilarang oleh Allah. Siapakah orang fasik yang Rasulullah melarang kita mengelak diri daripada memberi peringatan mengenainya? Siapakah orang fasik tadi yang Rasulullah kata sebutlah tentang nama dia, ceritalah tentang dia? Siapakah orang fasik yang macam tu tadi? Jadi kata pengarang kita, orang tersebut ialah orang yang melakukan perbuatan fasik secara terang-terangan dan dia berbangga dengan perbuatan tersebut. Misalnya, seperti orang yang memakan riba secara terang-terangan, terus terang, menghalalkannya, meremehkannya, mengeremehkan pengharamannya dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, yang disuruh sebut tentang sifat atau peperangai fajir orang fasik ini, maknanya Nabi kata, kenapa kamu tak nak sebut tentang keburukannya? Sebutlah. Yang ni Nabi SAW maksudkan ialah orang-orang yang fasik, yang masyhur, yang terkenal, yang serata tempat dah orang tahu tentang kefasikannya. Manusia buat dosa ni, tuan-tuan semua, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, yang buat dosa secara terang-terang. Yang kedua, dia buat dosa secara sembunyi. Bahkan dia malu kalau orang tahu dosa dia itu tadi. Yang kategori nombor dua ini, kita disuruh tutup dosa dia tadi dan kita disuruh nasihati dia secara sembunyi. Supaya dia dah ada sifat malu tu tadi, okeylah, sifat malu tu dah bagus, tapi mungkin dia tak boleh nak kawal nafsu dia, terbuat juga dosa dia. Jadi yang ni disuruh kita untuk tutup keaibannya. Yang nombor dua, yang jenis orang buat dosa terang-terangan, depan-depan jelas dia buat dosa. Yang ni disuruh kita sebut tentang keburukannya. Sebab itu tuan-tuan semua, yang berlaku kepada Atabatul Ghulam, seorang ulama yang dahulunya sebelum daripada jadi ulama, dia adalah orang fasik. Tetapi dia terkenal dengan gelaran fasik dia, dengan perbuatan maksiat dia memang terkenal. Satu hari dia berjalan-jalan, dia singgah di masjid, dia mendengar Hasan Basri sedang kuliah. Jadi Hasan Basri sebut dalam kuliah dia, wahai tuan-tuan sekalian, janganlah tuan-tuan buat dosa banyak seperti Atabatul Ghulam. Jangan jadi seperti Atabatul Ghulam, dosanya terlalu banyak. Tetapi masa tu kan tuan-tuan semua, dia tak adalah orang kenal. Muka ni orang kenal sangat. Kan? Cuma nama mungkin masyhur, tidaklah seperti kita sekarang ni, kita boleh tengok muka di Facebook dan sebagainya. Jadi Atabatul Ghulam, dia tak tahu apa benda. Hasan Basri, dia tak tahu yang ada dalam majlis itu salah seorangnya adalah Atabatul Ghulam. Jadi dengan disebut namanya itu, dia terkejut. Lalu selepas daripada itu dia bertaubat dan akhirnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala
jadi ulama dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang macam ni tak ada masalah, yang masyhur nama dia. Sebab itu kita bila kita mandi jenazah, bila kita tengok benda-benda buruk pada jenazah, kita kena sembunyikan benda-benda buruk itu tadi. Bila kita nampak benda-benda baik pada jenazah, kita disunatkan untuk cerita benda-benda baik itu tadi. Tetapi kalau benda buruk itu kelihatan pada jenazah, dan jenazah ini pada waktu hidupnya memang kuat buat maksiat sampai masyhur, sampai orang terkenal dia buat maksiat, maka dibenarkan kita untuk menyebut keburukannya pada mayatnya itu dengan tujuan. Kena ingat, dengan tujuan supaya orang menjauhi perbuatan yang pernah dilakukannya itu masa hidupnya. Kita kata, Allah, mayat orang ni, ya Allah, berulat, bau busuknya. Jadi orang tahulah, oh padanlah. Masa dunia tak pernah datang sembahyang Jumaat. Masa dunia tak pernah datang sembahyang Jumaat, tak pernah keluar zakat, tak pernah puasa. Oh, patutlah. Yang ini dibenarkan. Tetapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan tadilah yang disebut oleh Nabi SAW, supaya orang mengetahui tentang dosanya dan menjauhi apa benda tadi. Orang tahu tentang keburukan dosa yang dia buat dan orang tak berani nak buat tu, takut terkena musibah seperti itu juga. Itu maksudnya. Bukan semua orang yang buat dosa itu tentu semua kita nak cerita tentang keburukannya. Dalam situasi ini, percakapan mengenainya bukanlah mengumpat, kerana mengumpat ialah mengata saudara kamu dalam perkara yang tidak disukainya. Maka di sana, jika ada yang bermegah dengan pelakuan maksiatnya, maka dia akan berterima kasih kepada anda jika anda bercakap mengenai perbuatannya. Tuan-tuan, kita ada orang yang buat dosa dan dia cerita pula dosa dia tu kepada orang. Jadi dia ada dua dosa. Sebab itu tuan-tuan semua, melakukan dosa itu satu dosa. Orang tu buat dosa, satu dosa. Kemudian dia pergi hebohkan, berbangga dengan dosa itu, isytihar pula ke orang, itu dosa yang lain. Sebab itu tuan-tuan yang mendengar kuliah ni, ambil perhatian. Katakanlah kita pernah ada dosa masa dahulu kala. Kan? Dosa apa saja tak kisahlah. Kemudian selepas daripada itu kita bertaubat. Sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi hidayah kat kita dah nak menjalani jalan hidayah, jalan siratul mustaqim, jalan orang-orang yang istiqamah. Maka kita tinggalkan dosa itu dan kita taubat dah dosa itu. Tuan-tuan semua, menjadi kewajipan bagi kita untuk kita sembunyikan dosa tadi. Jangan kita pergi cerita ke orang dosa tu. Ini satu kesalahan tuan-tuan semua. Kita pergi cerita pula dosa kita yang lampau tu kat orang. Allah, aku dulu kat kampung ni tak ada anak dara, semua aku kan, waliyadzubillah. Dia nak cerita. Tapi alhamdulillah sekarang aku dah bertaubat. Jangan dicerita benda-benda maksiat yang kita buat yang dahulu-dahulu. Kata Nabi SAW, kullukum mu'afa illal mujahidin. Semua daripada kamu ada peluang untuk diampunkan dosa mereka, melainkan al-mujahirin, orang-orang yang menzahirkan, yang menceritakan kepada orang tentang dosa-dosa mereka. Jadi dosa yang kita telah buatkan, sembunyikan, diamkan. Allah Ta'ala dah tutup, elok-elok dah, kita tak usah pergi buka lah. Seolah-olah kita tak berterima kasih dengan Allah Ta'ala. Dosa tu dah Allah Ta'ala tutup elok-elok, kita pergi buka pula buat apa? Jangan dibuka dosa-dosa yang lampau. Biarlah menjadi rahsia di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita cerita dosa itu, maka banyaklah saksi yang mendengar cerita itu akan menjadi saksi pada kita pada hari kiamat. Sebab itu jangan diceritakan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Okey, apabila ada pun orang fasik yang tidak menghebohkan kemaksiatannya, dia bermaksiat kerana kelemahan diri dan dia menyedari bahawa perbuatan tersebut tidak sewajarnya dilakukan, maka tidak boleh mengumpat mengenainya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang fasik yang buat dosa sembunyi-sembunyi, yang buat dosa dalam keadaan tidak terang-terangan, kan, orang pun tak tahu dia buat dosa. Yang ni kita tak boleh mengumpat kat dia, tak boleh pergi cerita ke orang dan sebagainya, kerana ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itulah perbezaan di antara mengumpat dan nasihat. Jadi nasihat itu tujuannya untuk memperbaiki dia. Tetapi mengumpat tu biasanya tujuannya hanya untuk melepaskan amarah kita, melegakan perasaan hasad dengki kita, melegakan perasaan tak suka kat dia dan sebagainya. Itu saja tujuan mengumpat. Tidak ada tujuan apa-apa. Jadi nasihat tujuannya untuk memperbaiki dia balik kerana kita sayang kepada dia sebagaimana kita sayang kepada dirinya sendiri. Sebagaimana kita sayang diri kita dicampak dalam neraka, kita sayang juga diri dia dicampak dalam neraka. Maka kita pun nasihatlah kepada saudara kita itu tadi. Okey, baik, selesai. Pelajaran yang ke-28, tujuan yang sebenar terkandung dalam niat. Dalam sebuah riwayat, ada orang mengatakan kepada Yahya bin Mu'az, sesungguhnya kamu sangat suka kepada dunia. Maka dia bertanya, di manakah orang yang mencari akhirat itu? Inilah orangnya. Beritahu aku, adakah akhirat diperolehi dengan mentaati Allah atau dengan melakukan maksiat? Jadi dia jawab, ia diperolehi dengan mentaati Allah. Beritahu aku, adakah mentaati Allah itu diperolehi dengan hidup atau mati? Dengan hidup. Jawab dia dengan hidup. Beritahu aku mengenai hidup, adakah ia diperolehi dengan makanan yang mengenyangkan atau tanpa makanan? Jawab dia, ia diperolehi dengan makanan. Beritahu aku berkenaan makanan itu, adakah ia termasuk hal dunia atau hal akhirat? Ia termasuk hal dunia. Maka orang tersebut berkata, bagaimana aku tidak suka dunia? Dunia membolehkan aku mendapat makanan, manakala makanan membolehkan aku mendapat kehidupan, dan dengan kehidupan pula aku dapat mentaati Allah yang membolehkan aku mendapat akhirat. Semua kembali kepada niat masing-masing. Tiada yang lebih baik dari anda menggunakan dunia untuk memperolehi keredaan Allah. Jadi tuan-tuan semua, dalam kisah ini, pengarang kita nak memberitahu kepada kita bahawasanya setiap perbuatan kita ini yang disertakan dengan niat yang baik, insya-Allah dia akan dapat pahala. Contoh tuan-tuan semua, kita makan. Kenapa kita makan? Saya makan ni kerana nak suruh badan ni sihat dan kuat untuk beribadat kepada Allah. Makanan yang kita makan itu walaupun daripada dunia, tetapi dia dinilai sebagai akhirat. Itu tuan-tuan semua, dengan niat. Sekarang ni kita keluar daripada rumah kita. Kita pun pergi kerja. Pagi-pagi pergi kerja, cari duit, cari nafkah. Kan? Bisnes tu, bisnes ni dan sebagainya. Kenapa kita keluar daripada rumah? Kenapa kita keluar daripada rumah? Untuk mencari rezeki. Nak buat apa rezeki tadi? Nak bagi nafkah pada isteri. Nak buat apa? Nak bagi nafkah pada anak. Nak buat apa? Kalau dapat duit banyak, nak infak fi sabilillah. Nak sedekah. Nak buat sekolah tahfiz. Nak buat itu, nak buat masjid dan sebagainya. Semua dengan niat yang baik itu tadi, kita akan mendapat pahala. Sebab itu ada satu kitab yang dikarang oleh Habib Sa'ad, nama dia, ulama Yaman. Nama kitab tu Kitabun Niyat. Kitab yang menceritakan tentang niat. Kita makan. Berapa niat yang kita boleh datangkan ketika kita makan? Kita minum. Berapa niat yang boleh kita datangkan ketika kita minum? Dia diajar kepada contoh niat macam mana. Ketika kita tidur, berapa niat yang kita boleh datangkan? Dengan niat-niat itu tadi, amalan yang biasa, amalan yang berbentuk dunia yang asalnya, dia bertukar menjadi amalan akhirat. Jadi inilah kuasa niat, tuan-tuan semua. Niat ni paling penting sekali. Niat, tuan-tuan semua, paling penting. Niat boleh menukarkan amalan dunia menjadi akhirat. Niat boleh menukarkan suatu perbuatan yang tidak berpahala menjadi pahala. Contoh, tuan-tuan masuk dalam masjid, tuan-tuan duduk dalam masjid. Siapa yang duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf, dia dapat pahala. Jiran sebelah kita duduk dah sama lama dengan kita 2 jam, tapi dia tak niat i'tikaf, dia tak dapat pahala. Ini tuan-tuan semua yang membezakan di antara niat seseorang dengan niat seseorang. Jadi kena belajar ilmu niat. Kerana itu ulama kata ta'allamu ilman niyyati qabla al-amali. Belajarlah ilmu niat sebelum daripada kamu melakukan amal. Jadi tuan-tuan semua, dengan niat yang banyak itu, insya-Allah boleh mendatangkan pahala yang banyak kepada kita, insya-Allah. Dan dengan niat yang baik tadi, amalan dunia itu akan bertukar menjadi amalan akhirat, insya-Allah.
Jadi saya ingat setakat itu dulu malam ni, mudah-mudahan ada manfaat insya-Allah. Jadi saya pun setakat ini dulu Ada soalan ke? Mana soalan tadi? Bagaimana kalau kita tidak mengumpat tapi kita berada dalam majlis umpatan? Adakah kita terbabit sama? Ya, kalau kita berada di dalam apa benda, kalau kita berada dalam majlis mengumpat, kita disuruh meninggalkan majlis tu tadi kalau kita mampu. Kalau kita tak mampu, kita kena benci dengan hati perbuatan tu tadi. Al-mustami'u syarikul qail. Orang yang mendengar itu berkongsi dengan orang yang bercakap. Al-mustami'u syarikul qail. Jadi tuan-tuan semua, sekurang-kurangnya ada perasaan tak suka dalam hati. Kalau orang tu mengumpat, bercerita pasal orang lain dan sebagainya. Dengan syarat mengumpat yang diharamkan. Sebab ada juga mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Ada mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar. Sebelum daripada Imam Nawawi, Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Ihya Ulumuddin, beberapa keadaan yang dibenarkan untuk kita mengumpat. Jadi 6 keadaan semuanya dibenarkan untuk kita mengumpat. Okey, kalau mengumpat yang dibenarkan tak apa. Contoh yang pertama, keadaan pertama dibenarkan untuk mengumpat untuk tahzir, untuk memberi amaran. Contoh, ada satu penceramah ni dia bawa ajaran Syiah. Katalah dia mengamalkan ajaran Syiah dan dia mengajar ajaran Syiah. Pendengar, kerana mereka tak tahu apa itu Syiah, apa pahaman Syiah dan sebagainya, maka pendengar mendengar. Bila mendengar, dia menerima sebulat-bulatnya. Maka kita yang mengetahui menjadi kewajipan bagi kita untuk menceritakan dan mengumpat pada waktu itu, walaupun dipanggil mengumpat, tapi mengumpat yang dihalalkan, yang dibenarkan oleh syarak. Bahkan wajib. Kita kata ustaz sekian-sekian ni, cik tak boleh dengar kuliah dia. Pasal apa? Pasal dia ini adalah orang yang bawa ajaran Syiah. Dan Syiah ni adalah ajaran sesat. Syiah ni telah difatwakan sesat dan sebagainya, gini-gini ni. Jadi kita sebutlah nama si fulan ustaz ni dan sebagainya. Ini dibenarkan oleh syarak. Jadi kita duduk dalam majlis tu tadi, walaupun bunyinya macam mengumpat, tetapi sebenarnya dia mengumpat yang dihalal dan bahkan menjadi wajib pada waktu itu. Ataupun untuk mengumpat untuk bertanya hukum. Okey, sebagai contoh, Hindun datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Yang mana Hindun dan Abu Sufyan ni antara watak utama dalam perang Uhud. Kan? Kita tahu dah macam mana perang Uhud, macam mana Hindun nak marah kepada Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Baik. Jadi selepas mereka ni masuk Islam, Hindun datang berjumpa dengan Rasulullah. Hindun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyana rajulun syahih." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni lelaki yang sangat kedekut. Sangat kedekut. Syahih dia kata. Boleh tak aku ambil daripada duit, ambil secara dia tak tahulah, duit Abu Sufyan tu untuk nafkah aku. Untuk nafkah aku dan anak-anakku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki." Ambillah benda yang duit dia tu untuk mencukupi nafkahmu dan nafkah anakmu. Jadi Rasulullah tak ada kata, "Wahai Hindun, janganlah mengumpat kepada Abu Sufyan tu, tak boleh." Tak ada. Ini menunjukkan bahawasanya perbuatan itu dibenarkan untuk bertanya hukum. Contoh saya ustaz, tuan-tuan datang berjumpa saya, kan, tanya, "Ustaz, jiran saya ni begini, begini." Itu nampak mengumpat, tetapi mengumpat yang dibenarkan oleh syarak. Dua keadaan. Ada 4 lagi, insya-Allah kita cerita pada waktu yang lain lah. Ada 6 keadaan semua yang dibenarkan oleh syarak untuk kita mengumpat. Jadi yang di situ tak dikira sebagai mengumpat lah, walaupun kita duduk dalam majlis tu tidak dikira sebagai dosa. Okey.
Bolehkah kita niat jamak niat? Bolehkah kita jamak niat sebab terlupa niat khusus? Jamak niat ni macam mana ya? Saya tak nampak dia punya Abang Fahmi. Dia apa maksud jamak niat tu? Kalau jamak niat dengan makna kita niat banyak, kan? Ataupun setengah ulama' dia niat macam ni je. Ketika dia makan, saja aku niat sebagaimana orang-orang soleh niatkan Allah Ta'ala. Gitu je. Dia senang. Jadi macam tu. Nawaitu ma nawa salihun. Aku berniat sebagaimana orang yang soleh berniat. Jadi orang soleh dia niat macam-macam lah. Kita nak niat satu-satu mungkin tak datang. Jadi dia orang buat macam tu. Saja aku niat apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh. Jadi niat tuan-tuan semua ada dua bahagian. Tuan-tuan semua, yang kita bincang niat ni, ini niat yang maksudnya niat itu untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala akhirat dan keredaan di sisi Allah. Yang niat dalam bicara bab fiqh tu lain pula. Jadi niat dia dua perbahasan. Okey, kita buat sesuatu kerana Allah, itu niat juga. Yang kita bicara dalam bab fiqh, bila kita nak niat, kita kena ada qasad, ta'arud, ta'yin dan sebagainya bab semayang tu, itu bincang lain. Jadi bila sebut niat, dia ada dua perbahasan. Perbahasan niat yang bermakna, yang dengan makna kita buat tu kerana Allah, satu yang kita bincang di sini. Yang kedua tu niat yang dibincangkan dalam kitab fiqh, yang mana kalau niat semayang kena ada apa? Qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau niat puasa kena ada apa? Kan? Kena ada tabit, kena bermalamkan niat dan sebagainya. Okey? Ni apa ni? Saja aku makan biskut dengan niat rasa durian. Memang tak dapat kan? Makan biskut nak niat durian. Macam mana Sam? Okey, insya-Allah. Okey. Jadi saya rasa setakat dululah malam ni, insya-Allah. Kalau tak ada soalan, sambungannya pada malam besok, insya-Allah, di bawah tajuk pelajaran apa benda 29, tergamakkah anda meminta ganjaran sesuatu amalan sedangkan Allah yang memberi taufik kepada anda untuk melakukannya? Ini agak payah sikit tuan-tuan semua. Kita tengoklah macam mana besok. Kalau saya rasa payah, saya jam pergi tajuk yang seterusnya. Dia petikan ini diambil daripada kitab Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Dia hurai macam tu daripada kitab Hikam. Jadi soalannya, adakah layak kita minta pahala daripada Allah sedangkan yang memberikan amalan itu pun Allah Ta'ala juga, yang menggerakkan kita nak sembahyang itu Allah Ta'ala, kemudian kita nak pahala pula daripada dia, bukan kita yang buat, kan? Itu perbincangan yang agak tinggi sikit. Saya tengoklah macam mana. Kalau boleh kita bahas, kalau tidak kita skip besok, insya-Allah. Wallahu alam. Setakat dahulu, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Terima kasih kepada Tuan Jalim, Abang Fahmi, Syekh Sanusi, Puan Zarina Ina, Samsul Nizam, Sulaiman Maidin, Jalim, Kak Taman ni, dan sahabat-sahabat yang lain lah, insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.